Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Sarawak set 1. Kita lihat soalan kita yang pertama. Darjah 1 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik. Soalan A, nyatakan paksi simetri bagi graf tersebut. Jadi kita kena dapatkan paksi simetri. Salah satu caranya adalah kita menggunakan rumus iaitu X sama dengan negatif B per 2A. Tapi untuk soalan ini kita tidak diberi fungsi untuk graf kuadratik ini. Jadi kita boleh menggunakan cara lain. Okey, untuk mendapatkan paksi simetri, dia merupakan titik tengah di antara nilai X. Nilai X kita di sini adalah negatif 3 dan juga 5. Jadi untuk mendapatkan titik tengah, kita akan tambah. Itu negatif 3 tambah dengan 5, kita bahagi 2. Dan kita akan dapat 1. Jadi persamaan paksi simetri kita adalah X sama dengan 1. Seterusnya soalan B, nyatakan jenis hubungan bagi fungsi kuadratik tersebut. Okay, kata kunci di sini adalah jenis hubungan. Jadi hubungan di sini merupakan hubungan banyak kepada 1. Hubungan banyak kepada 1 ni maksud dia kita ada lebih daripada 1 nilai X dengan jawapan yang sama. Seterusnya soalan C, ungkapkan fungsi kuadratik fx dalam sebutan X bagi graf tersebut. Jadi di sini kita ada nilai punca untuk persamaan kuadratik ini iaitu negatif 3 dan juga 5. Jadi kalau kita buat dalam bentuk pemfaktoran, kita akan tulis X tambah 3 dan X tolak 5. Kemudian di sini kita boleh kembangkan persamaan kita dan akhir sekali kita akan dapat jawapan untuk fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 15. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan 1A kita akan dapat 1 markah. Soalan B kita akan dapat 1 lagi markah dan soalan C 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2A. Pada ruang jawapan lakarkan graf Y sama dengan 2 cos X untuk X di antara 0 sehingga 360 darjah. Jadi kita akan melakarkan graf cos. Kemudian di sini kita lihat nilai A-nya sama dengan 2. A ini menunjukkan nilai amplitude. Jadi graf kita amplitudenya adalah 2. Jadi kita akan buat paksi Y dan juga paksi X. Kemudian bentuk graf cos adalah seperti ini. Dan seterusnya kita akan labelkan paksi X dan paksi Y. Untuk paksi Y, di sini adalah sifar. Kemudian puncak maksimumnya adalah bernilai 2. Dan nilai minimumnya di sini adalah bernilai negatif 2. Disebabkan A sama dengan 2. Jadi amplitudenya adalah 2. Kemudian dari segi paksi X, sini adalah 360 darjah. Kemudian di sini 90, 180 dan 270 darjah. Seterusnya soalan 2B. Diberi sin theta sama dengan negatif 0.8395 di antara 0 sehingga 270 darjah. Hitung nilai theta. Jadi untuk mendapatkan nilai theta, kita akan terus menggunakan kalkulator. Dan di sini kita akan tulis sin negatif 1 0.8395. Jadi kita akan terus tekan. Untuk menekan kalkulator, kita akan tekan shift sin 0.8395. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat theta sama dengan 57.09. Dan kalau kita lihat di sini, nilai sin-nya adalah bernilai negatif. Jadi bila bernilai negatif, kawasan sin adalah berada pada sukuan ketiga. Jadi sudut theta kita adalah berada pada sukuan ketiga. Jadi untuk mendapatkan sudut pada sukuan ketiga, kita akan ambil sudut theta yang terdapat tadi iaitu 57.09 tambah dengan 180 darjah. Dan kita akan dapat 237.09. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Untuk soalan B, kita dapatkan sudut theta iaitu sudut rujukan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini.
Seterusnya terlihat soalan nombor 3. Alicia ingin membeli sebuah beg tangan baru untuk ibunya bersempena dengan sambutan Hari Ibu. Dia mengunjungi sebuah kedai di bandar. Terdapat 2 beg tangan yang menarik perhatiannya seperti ditunjukkan dalam rajah 2. Beg tangan manakah lebih murah? Jadi di sini kita akan tukarkan asas kedua-dua asas ini, iaitu asas 6 dan juga asas 9 kepada asas 10 supaya kita dapat membuat perbandingan yang setara. Jadi kita lihat jenama A dulu. 2, 4, 3, 5 asas 6 tukar pada asas 10, kita akan ambil 2 didarabkan dengan asasnya 6. Kemudian nilai tempat untuk 2 ini adalah 3. Dan tambah dengan 4 darab 6 kuasa 2 tambah 3 darab 6 kuasa 1 tambah dengan 5 darab 6 kuasa 0. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat RM599. Seterusnya untuk jenama B, 1052 asas 9. Jadi kita ambil digit yang pertama 1 darab dengan asas 9 dan nilai tempat untuk 1 adalah 3. Kemudian tambah dengan 5 darab 9, nilai tempatnya 1 tambah 2 darab 9 0. Kemudian kita tekan kalkulator dan kita akan dapat 776. Jadi jawapan akhir kita untuk beg yang lebih murah adalah beg jenama A. Seterusnya dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai dengan asas yang sama, yang setara di antara beg A dan beg B. Masing-masing kita dapat 1 markah. Kemudian kita buat pilihan A 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan segi 4 selari POQRS yang dilukis pada satu satah kertas yang mewakili kedudukan rumah Aini, balai polis, klinik dan taman rekreasi. Soalan A. Cari kecurunan bagi garis lurus yang menghubungkan balai polis dan klinik. Okey, sini balai polis R dan klinik adalah S. Untuk mendapatkan kecurunan, kita boleh gunakan rumus kecurunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kalau di sini kita cuma ada koordinat untuk S dan kita tidak ada koordinat untuk R. Jadi di sini kita boleh lihat garis yang selari, iaitu garis QOP. Untuk garis QOP ini kita boleh ambil titik Q, iaitu koordinatnya negatif 1, negatif 2. Kemudian kita pilih koordinat pada asalan O, iaitu koordinatnya 0, 0. Jadi di sini kita boleh menggunakan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi kita ambil M sama dengan 0 tolak negatif 2 untuk Y, kemudian per dengan X, iaitu 0 tolak negatif 1. Dan kita akan dapat nilai M adalah sama dengan 2. Seterusnya untuk soalan B, cari persamaan bagi garis lurus yang menghubungkan balai polis dan klinik. Jadi untuk mendapatkan persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C, kita kena dapatkan nilai M dan juga nilai C. Nilai M kita dah dapat, iaitu 2. Jadi untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai Y, nilai M dan nilai X. M adalah 2, kemudian X dengan Y itu kita akan ambil pada koordinat klinik, iaitu 6, 5. Di mana 6 itu adalah X dan 5 itu adalah Y. Jadi kita gantikan dalam persamaan kita. 5 sama dengan 2 darab dengan X, iaitu 6 tambah C. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai C sama dengan negatif 7. Jadi jawapan akhir kita adalah Y sama dengan M, iaitu 2X tambah negatif 7, jadi tolak 7. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 lagi markah. Untuk soalan B, kita dapatkan nilai C, itu pintasan paksi Y, 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Encik Tommy ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Setelah penilaian dijalankan, nilai boleh diinsurans rumah itu adalah RM300,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans menginsuraskan 75% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM5,000. Pada suatu hari, rumah Encik Tommy telah mengalami kebakaran di bahagian dapur disebabkan oleh litar pintas yang mengakibatkan kerugian sebanyak RM45,000.
Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Tommy jika dia menginsurankan rumahnya. Soalan A, pada jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi di sini maksudnya dia membeli dengan harga penuh. Bila dia beli dengan harga penuh, dia dapat claim insurans tu dengan claim yang penuh juga. Jadi kerugian di sini adalah RM45,000. Jadi kita ambil RM45,000 ini, kita tolak dengan deductible RM5,000 dan kita akan dapat RM40,000. Seterusnya untuk soalan B. Dengan jumlah RM180,000. Seterusnya, hitung nilai penalti co-insurance. Jadi untuk soalan B, dia tak beli dengan jumlah yang harus dibeli, tetapi dengan 180. Jadi kita akan ambil 180,000 tersebut, teperkan dengan yang sepatutnya dibeli, iaitu 75%. Jadi kita kena dapatkan dulu 75% tersebut. Kita kira dulu 75% daripada nilai rumah tersebut RM300,000. Dan kita akan dapat RM225,000. Jadi kita per dengan RM225,000 di sini. Kemudian kita darabkan dengan jumlah kerugian RM45,000. Kemudian selepas itu kita akan tolak dengan deductible RM5,000. Dan jumlah pampasan yang akan diterima oleh Encik Tommy adalah RM31,000. Kemudian seterusnya kita akan hitung penalti co-insurance. Penalti co-insurance ni maksudnya nilai yang dia kena tambah sendiri untuk nak cover balik RM45,000 tu. Jadi kita ambil RM45,000, tolakkan dengan jumlah yang di cover oleh insurans, iaitu sebanyak RM36,000. Dan kita akan dapat RM9,000. RM36,000 ni maksudnya kita ambil balik nilai RM31,000 tadi tu, kemudian kita tambah dengan deductible balik. Kerana deductible tu ditanggung sendiri. Jadi kita dapatlah RM36,000 tersebut. Jadi seterusnya kita lihat pula agihan markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk soalan B, kita dapatkan dulu 75% co-insurance 1 markah. Kemudian kita dapatkan pula nilai pampasan yang diterima RM31,000 tersebut 1 markah dan penalti 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Christina menerima 1 tawaran kerja sebagai seorang jurutera dengan pendapatan bulanan sebanyak RM3,300 dan allowance RM700. Diberi bahawa Christina perlu membayar sewa rumah, makanan dan bil utility yang sejumlah RM2,000 setiap bulan. Untuk mengatasi masalah pengangkutan, Christina bercadang membeli sebuah kereta berharga RM47,000 dengan bayaran 10% harga kereta sebagai wang pendahuluan. Soalan A, jika Christina bercadang mendapatkan keretanya dalam masa setahun, berapakah dia perlu menyimpan setiap bulan? Yang pertama sekali, kita kena dapatkan 10% daripada RM47,000 tersebut. Kita ambil 10%, darab dengan RM47,000 dan kita akan dapat RM4,700. Jadi dalam tempoh setahun, Christina perlu menyimpan sebanyak RM4,700. Tukar kepada bulan, kita akan bahagi dengan 12. Jadi 4,700 kita bahagi dengan 12. Dan jawapannya adalah RM391,67. Seterusnya soalan B. Adakah matlamat Christina bersifat realistik? Justifikasikan jawapan anda. Okay, untuk menentukan sama ada matlamat ini realistik ataupun tidak, pertama sekali kita kena dapatkan dulu aliran tunai. Mana kita akan ambil jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan untuk mendapatkan berapakah baki untuk setiap bulan. Jadi kita akan ambil pendapatannya RM3,300 tambah dengan allowance RM700. Kemudian kita tolak dengan jumlah perbelanjaan yang tadi, iaitu sebanyak RM2,000. Dan kita akan dapat RM2,000. Nilai RM2,000 di sini bermaksud baki pendapatan selepas tolak dengan belanja. Jadi aliran tunai untuk Christina ini adalah aliran tunai positif. Dalam masa yang sama, dia perlu menyimpan RM391 untuk membeli kereta tersebut. Jadi jawapan kita adalah dia adalah realistik.
Justifikasinya adalah dia mampu menyimpan RM391.67 setiap bulan. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, didapatkan nilai 10% 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Untuk soalan B, kita dapatkan nilai aliran tunai 1 markah, kemudian kita nyatakan realistik berserta dengan justifikasi 1 lagi markah, dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 7. Ketinggian murid dalam kelas 5 proton telah dicatatkan seperti rajah 3. Soalan A, wakilkan data dalam rajah 3 dengan menggunakan plot batang dan daun, seterusnya justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Jadi untuk melukis plot batang dan daun, kita kena kenal pasti batang dan juga daun. Jadi kita akan buat seperti ini. Ini adalah bahagian batang dan ini adalah bahagian daun. Kita lihat di sini nilainya di antara 150 sehingga 180. Jadi untuk batang kita akan ambil 2 digit di depan. Contohnya di sini kita ambil 15. 15 ni bermaksud ketinggian itu mesti bermula dengan 150. Kita lihat di sini yang ada batang 15, 155. Jadi kita letak daunnya di sini 5. Kemudian batang seterusnya 16, 17 dan juga 18. Jadi kita akan susun mengikut turutan menaik. Dan kita akan dapat nilainya seperti ini. Okey, seterusnya untuk menyatakan justifikasi kesesuaian perwakilan data tersebut. Jadi data ini sesuai kita menggunakan plot batang dan daun adalah disebabkan bilangan data yang kecil. Seterusnya soalan B, nyatakan perwakilan data lain yang sesuai untuk mewakili ketinggian murid kelas 5 proton. Okay, selain daripada menggunakan plot batang dan daun, kita juga boleh menggunakan plot titik. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah. Kita mewakilkan data tersebut dengan plot batang dan daun, kita akan dapat 2 markah, kemudian justifikasi 1 markah. Dan untuk soalan B, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 8. A, tentukan sama ada titik 45 memuaskan ketaksamaan y kecil daripada 1/x tolak 2, y sama dengan 1/x tolak 2 atau y lebih besar daripada 1/x tolak 2. Jadi untuk mendapatkan jawapan untuk soalan ini, kita gantikan nilai x dengan 4 dan nilai y dengan 5. Jadi kita ambil y 5 sama dengan 1/2 dan x adalah 4 dan tolak 2. Kemudian 1/2 darab 4, 2 tolak 2 sifar. Jadi 5 adalah sifar. Jadi di sini simbol yang sesuai adalah 5 lebih besar daripada sifar. Maka jawapan kita akan pilih y lebih besar daripada 1/2x tolak 2. Seterusnya soalan 8B. Pada graf duduran jawapan, lodetkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Jadi di sini kita dah diberi 2 garis, iaitu y sama dengan 1/2x tolak 2 dan y tambah x sama dengan 6. Ini satu lagi garis yang tidak diberi di sini adalah x besar daripada 2. Jadi kita akan lukis garis ini, kita lihat pada paksi x 2 di sini. Jadi garis tersebut adalah garis tegak yang akan pintas pada x2 tersebut. Jadi kita akan lukis garisnya adalah garis putus-putus. Disebabkan dia tidak ada sama dengan di bawah. Dia cuma ada lebih besar sahaja. Kemudian seterusnya kita akan lorekkan kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan ini. Jadi secara umumnya, bila kita ada 3 garis, kawasan melorek kita akan jadi bentuk segitiga. Jadi kawasan melorek tersebut berada di tengah-tengah ni. Kita juga boleh menentukan kawasan ini dengan melihat kepada nilai ketaksamaan. Seterusnya dari segi agihan markah untuk soalan A, kita menggantikan nilai, kita dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis garis X besar daripada 2, 1 markah dan kawasan melorek 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini.
Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 9. Tajuk 4 menunjukkan dua kolam renang plastik untuk kanak-kanak yang berlainan saiz dan harganya. Puan Dana ingin membeli satu kolam renang plastik untuk anak-anaknya. Gunakan pi sama dengan 3.142. Tentukan yang manakah tawaran harga kolam renang plastik yang lebih baik. Jadi kita lihat kita ada kolam renang plastik A dan juga B. Untuk menentukan kolam renang plastik yang lebih baik, kita akan bandingkan harga dan juga saiz kolam tersebut. Jadi untuk itu kita akan ambil harga per dengan saiz. Kita lihat untuk kolam plastik A dulu. Harganya adalah RM49.99. Kita akan bahagikan dengan saiz dia. Kita akan gunakan saiz bulatan iaitu pi j kuasa 2. Jadi 3.142 darab dengan jari 1.75 bahagi 2 kuasa 2. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 20.78. Seterusnya untuk kolam plastik B, harganya RM65.99. Terbahagikan dengan pi j kuasa 2 3.142 darab dengan 1 kuasa 2. Kemudian kita akan dapat di sini RM21. Jadi kita lihat untuk kolam A, harganya adalah RM20.78 bagi setiap meter persegi. Manakala untuk B, RM21 untuk setiap meter persegi. Jadi kita akan pilih kolam A. Baiklah, seterusnya dari segi bahagian markah, kita dapatkan harga bagi tiap-tiap kolam. Kita akan dapat satu markah masing-masing. Langkah pengiraan satu markah dan jawapan satu lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 10. Pada tahun 2022, Encik Angler dan isterinya masing-masing mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM61,440 dan RM51,000. Jadual 1.1 menunjukkan pengecualian cukai dan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Angler dan isterinya bagi tahun tersebut. Dengan menggunakan jadual 1.2 cukai tasiran pendapatan individu untuk tahun tasiran 2020, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Angler dan isterinya dengan menggunakan cara tasiran cukai berasingan bagi tahun tersebut. Baiklah, untuk mendapatkan jumlah cukai pendapatan, pertama sekali kita kena dapatkan pendapatan bercukai. Di mana pendapatan bercukai adalah pendapatan tahunan tertolakkan dengan pelepasan cukai dan pengecualian cukai. Di sini diberi dalam jadual adalah jumlah pelepasan cukai yang ingin dipohon, iaitu Encik Angler kita akan tolak dengan RM9,000, kemudian insurans hayat dan KWSP kita akan tolak RM7,000 sebab ada had ya. Kemudian gaya hidup kita akan tolak RM2,250, insurans perubatan kita tolak RM3,000, kemudian derma kepada anak yatim RM500, kemudian zakat ini merupakan rebat. Manakala untuk isteri Encik Angler pula, kita akan ambil pendapatan tahunannya, tolak dengan RM9,000, kemudian untuk insurans hayat dan KWSP tolak RM3,500, gaya hidup kita akan tolak RM2,500 sahaja sebab dia ada had ya. Kemudian untuk insurans perubatan kita akan tolak RM2,150 dan kita akan tolak dengan derma anak yatim RM200. Manakala untuk zakat adalah rebatnya sebanyak RM300. Jadi kita akan buat jalan kiranya seperti ini untuk kedua-dua angler dan juga isterinya. Jadi untuk angler kita akan dapat pendapatan bercukainya RM39,690. Kemudian kita akan lihat pada jadual 1.2 kita ambil baris yang kedua. Untuk RM35,000 yang pertama, dia perlu bayar RM600 di sini. Kemudian tambah dengan bakinya dan kadar bakinya adalah 8%. Kemudian kita tolak dengan rebat iaitu zakat. Dan jumlah keseluruhan cukai pendapatan Encik Angler adalah RM435.20. Kemudian kita buat untuk isterinya pula, kita ulang perkara yang sama. Kita ambil pendapatan tahunan, tolak dengan pelepasan dan pengecualian cukai, kita dapat RM33,650 untuk pendapatan bercukai. Kemudian kita tengok jadual 1.2 kita ambil pada baris yang pertama. Jadi RM20,000 yang pertama dia perlu bayar RM150 di sini. Kemudian bakinya darab dengan kadar 3%, kemudian kita tolak dengan RM300 rebat. Kemudian dalam masa yang sama, isteri Encik Angler ini juga dia dapat rebat tambahan sebanyak RM400 ini. Disebabkan pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000. Jadi bila kita kira, kita dapat cukainya adalah negatif 150.
Apabila cukai negatif bermaksud isteri Encik Angela ini tidak perlu membuat apa-apa bayaran cukai pendapatan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi anggaran markah. Kita mendapatkan cukai pendapatan untuk Encik Angela terdapat 1 markah dan langkah pengiraan di sini 1 markah. Itu juga dengan isterinya langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan bahagian C pula.